Kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia dan seterusnya Syu khas untuk Aidiladha ni bawakan satu telemovie di RTM. Yang bertajuk Aidiladha. Jangan tersasul pula. Okey, ini merupakan satu telemovie yang berkisarkan konsep kekeluargaan, sedikit komedi, ringan untuk tontonan umum, seisi keluarga. Jadi kita nak berkongsi berkenaan dengan Aidiladha ini. Kita bawakan pengarahnya terlebih dahulu iaitu Muhammad Faiz Ramli. Juga kita bawakan penulis skripnya Rusliza Kamarul Arifin dan juga antara pelakon yang membintangi Aidiladha iaitu Safura Yaakob. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Konsep di sebalik cerita yang ingin dikisahkan, kita bertanya kepada penulis skripnya. Penulis skrip dulu ya. Okey. Terlebih dulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami pada hari ini. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Dan untuk menjawab soalan Terence tadi, konsepnya, okey. Sebenarnya macam ini, saya sedari kecil, saya melihat sambutan Hari Raya Korban atau Aidiladha ni tak semeriah dia sesambutan Hari Raya Aidilfitri. Kan? Kadang-kadang orang sambut Aidiladha ni ala kadar saja. Ada pula yang setengah tu, saya tak kata semualah. Tapi sekarang ni, masa sekarang ni budaya kat Malaysia memang kurang sedikit sambutannya terhadap Aidiladha ni. Jadi dekat sini timbul satu rasa tanggungjawab pada diri saya. Saya cakap, kenapa tidak saya buat satu cerita yang akan menyedarkan orang ramai bahawa kita perlu menyambut perayaan Aidiladha ni semeriah sambutan Aidilfitri. So dari situ terbentuklah satu cerita yang bertajuk Aidiladha ni. Jadi dianya berkonsepkan ianya berkonsepkan satu cerita kekeluargaan yang sedikit komedi. Dia menceritakan bagaimana Aidiladha ni yang sudah lama merantau ke luar negara dan berharap satu hari dia dapat menyambut hari raya dengan meriah di negara sendiri. Jadi dia pulang berkampung dan berkempen kepada ahli keluarganya dan orang ramainya supaya menyambut hari raya Aidiladha dengan meriahnya. Tetapi cerita ni menjadi kelang kabut apabila Aidiladha ni watak utama Aidiladha ni mempergunakan sepupu dia bagi meriahkan perayaan ini. Jadi yang pengguna tu nak tahu kenapa dia mempergunakan sepupu dia tu, kena tengok cerita ni. Sebab kalau saya bagi tahu sebab-sebab dia mempergunakan sepupu dia bernama Aida ni nanti tak sedap pula kan. Jadi kita tunggu kenapa dia mempergunakan sepupunya. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang cerita Aidiladha. Okey, jadi Faiz sendiri selaku pengarah kan, melihat sebarang ialah orang kata visi ataupun yang cuba diterjemahkan oleh penulis skrip ini, bagaimana, apakah konsep yang cuba disampaikan? Berdasarkan skrip yang saya baca tu, yang saya dapat tafsirkan ialah pasal pengorbanan ni. Pengorbanan dia bukan sahaja nak jadikan macam Hari Raya Haji ni sebagai Hari Raya Aidilfitri, memang susah. Tapi ego antara Adha dengan Aida ni di clashing, tu konflik dia yang buatkan cerita ni ada suntikan komedi sedikit. So bila adanya suntikan komedi ni, ego pasal pengorbanan ni yang akan membuatkan suatu cerita ni tercapailah, maknanya menggerakkan cerita. Dia punya plot tu menggerakkan cerita berdasarkan pengorbanan ni sendiri. Sebab masing-masing ada tujuan masing-masing. Ada orang kata apa? Dia punya apa-apa pun konsep cerita ni berpegang kepada pengorbanan dah. Sebab kalau kita tengok cerita lain, kalau kita tengok selalu cerita Hari Raya Aidiladha, kita akan tengok pengorbanan tu selalunya kita akan korbankan lembu kan. Tapi cerita saya ni pengorbanannya ialah bagaimana keluarga Aida ni untuk merealisasikan impian Aidiladha ni. Bagaimana sebabnya Aidiladha ni dia selalu mengimpikan untuk memeriahkan Hari Raya Aidiladha ni. Jadi itulah antara pengorbanannya. Jadi berbalik kepada orang kata, kalau tanya tentang konsep tu, konsepnya tentang pengorbanan. Tapi bukanlah mengorbankan lembu. Ada juga dalam ini mengorbankan lembu, tapi kebanyakan cerita kalau Aidiladha, cerita berkisahkan tentang pengorbanan kita menyembelih lembu kan. Tapi ini bukan
bukan sekadar menyembelih lembu, tapi kita tunjukkan pengorbanan Aida, pengorbanan keluarganya dan orang kampung untuk memeriahkan Hari Raya Aidiladha. Watak yang dipegang oleh Safura dalam kisah ini, kisah yang agak menarik disebabkan oleh tema-tema yang berbeza dan disuntik dengan komedi. Siapakah watak Safura? Sebenarnya saya hanyalah sebagai seorang ibu yang menyaksikan gelagat anak-anak di mana macam anak saudara saya Adha yang bawa balik daripada overseas tu, dia ingin keinginan dia untuk membesar-besarkan Aidiladha ni. Sebab memanglah macam Kak Liza cakap, kebanyakan kita kalau raya haji je kita kurang sambut. Sebenarnya raya haji tu yang sepatutnya kita besar-besarkan. Sebab tu kalau kita tengok raya haji ni tak habis sampai 4 hari kan. Aidilfitri tak habis 1 hari. Jadi dalam cerita ni kami ni mengikut je, sebagai mak ni ngikut je kehendak dia. Sebab apa yang dia hajatkan tu memang elok. Mana teringin nak kacau dodol. Dalam tu macam-macam lah. Itu yang terjadinya cerita. Biasalah usik-mengusik antara dalam keluarga kan. Kena tengok tu. Okey. Ni antara scene lah. Anak kepada Safura dipegang oleh Afifah Nasir. Afifah sebagai anak sulung. Saya ada seorang lagi anak perempuan dan anak lelaki yang si Cabi tu. Watak ni kira agak ringan lah dibawa oleh Safura ke? Ya, sebenarnya tidaklah. Watak tu bukanlah. Tapi sebenarnya walaupun watak tu nampak ringan, tapi sebenarnya dia kalau mak dia tak kecoh, dia tak boleh jadi juga. Bagi saya, watak mak dengan ayah dia ni pengikat. Yes, betul. Sebab dia orang sendiri tahu apa benda yang sedang berlaku. Kena pula dengan Abang Roy. Kan, Roy Azman. Memang menjadilah. Ayahnya Roy Azman, ya. Okey, baik. Jadi melihat kepada lokasi penggambaran, mana yang dipilih untuk menjayakan produksi ini? Kita pilih kawasan yang agak kampung tapi tak kampung sangat. Dia kawasan Rembau rasa. Ya, dekat Pedas Rembau. Kita ambil kawasan yang kat situ memang semua ada. Ada kawasan homestay, ada kawasan pokok buluh, ada warung, semua ada. Jadi cantik, satu perkampungan yang cantik. Dan rumah tu pun saya sangat suka sebab dia rumah lama Negeri Sembilan. Kita nampak, kena tengok tu sebab apa, masa kita pasang panjut tu sendiri pun nampak, oh ya Allah, cantiknya rumah ni. Okey, baik. Bagaimana dekat set lokasi, bila rakaman telemovie ni sebenarnya? Sebelum pandemik ke? Sebelum puasa. Selepas COVID. Selepas COVID. Yang baru. Musim hujan. Okey. Itu ada antara cabaran dia lah, musim hujan tu. Masa tu kita baru je dibebaskan untuk berkarya. Kan? So kita orang berusaha lah untuk menghasilkan cerita ni. Sebabnya kita masa tu terkejar-kejar juga. Kita risau takut nanti lockdown balik lah apalah masa tu kan. Dengan keadaan tak menentu COVID. Jadi cuma orang kata komitmen hati-hati dengan director. Alhamdulillah lah. Macam saya pun tak banyak lokasi. Saya memang scene saya dalam rumah tu je. Dalam rumah tu je. Jadi ini adalah hasil yang akan dipamerkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang akan bercuti. Jadi jangan lupa untuk saksikan telemovie ini di siaran TV berapa dan pukul berapa ia akan ditayangkan. Cuma tayangan ni bukan untuk Hari Raya Haji. Kita nak memanaskan suasana Hari Raya Haji. Okey, tayangan ni akan ditayangkan pada 2 hari bulan Julai, insya-Allah hari Sabtu ni pukul 10 malam di TV1. Jadi kita nak merasai suasana kehangatan Hari Raya Haji. Mukadimah Hari Raya Haji. Itulah tu. Jadi orang ramai boleh tiru. Boleh tiru ya Kak Izzah ya? Sebab kita pun dah COVID, lama tak beraya haji bersama, lama tak berkorban, tak melaksanakan korban. Jangan anggap adik-adahan ni, adik-adahan ni macam cuti umum je kan. Jangan macam tu. Ini hari raya, hari kebesaran umat Islam. Jadi jangan, kalau hari raya haji ni duduk rumah depan TV atau masa inilah ambil cuti, pergi memancing atau masa inilah bawa tunang bersantai-santai di tepi pantai kan. Banyak orang salah guna cuti hari raya haji. Jadi saya cuba menyampaikan apa yang saya fikir, apa yang saya rasa tak suka saya tengok selama hari ini.
Jadi saya cuba campaikan secara komedi supaya orang kata orang mudah tengok, mudah faham, mudah masuk dalam akal fikiran kan. Jadi saya harap apabila orang nostalgia tu kan Kak Reza, Ya. kita kena hidupkan balik Raya Haji ni, sambutan Raya Haji tu sendiri kan. Di mana kita pesan panjuk, walaupun selalunya panjuk ni untuk raya puasa je kan. Tapi kita berkacau dalam dulu. ini Masalahnya kita betul. berkembang lagi. Tapi dia jadi hiruk pikuk tu sebab Adha dengan Aida ni dia sengaja Dia tak sama angin, dia belaga angin. konflik di situ. Tapi kesudahan cerita ni kita akan tahu sebab apa dia orang belaga. Tapi kami tak boleh bagi tahulah awal-awal sebab apa kan dia orang selalu kepala angin ni. Jadi nak tahu cerita ni kita tonton nanti pada 2 Julai insya-Allah. Pada 2 Julai 10 malam. Julai 10 malam telemovie Aida Adha menanti anda. Okey, macam Faiz sendiri kan dengar apa yang disampaikan oleh Kak Riza, apa inspirasi beliau menerusi ialah telemovie Aida Adha ini. Selepas usai penggambaran, apa perkara yang Faiz sendiri secara peribadi pelajari menerusi telemovie Aida Adha ini? Saya tak tahulah sebab saya tak sama dengan apa yang watak ni. Tapi apa yang saya belajar, saya understand dengan konsep apa semua ni ialah kemeriahan Hari Raya Haji itulah. Kita sambut lebih daripada apa yang sepatutnya. Itu saja. Ya, sebenarnya di negara-negara lain suasana Hari Raya Haji adalah jauh berbeza dengan apa yang kita ada di sini. Namun itulah mungkin terbalik sedikit konsepnya. Hari Raya Aidilfitri disambut meriah di Malaysia dan Hari Raya Haji mungkin kurang sedikit. Namun selepas menonton idea-idea dalam telemovie ini mungkin sambutannya akan berbeza sedikit. Ya betul. InsyaAllah. Mungkin lepas ini kilang lilin akan Kilang lilin? Kilang lilin. Stok lilin akan habis lepas ini. Teaser tu. Kita boleh beli saham kilang lilin. Mana tahu naik. Tadi suka beli saham. Okey, kilang lilin. Oh, itu Sebab dalam cerita ni bila buat panjuk tu hilang minyak tin minyak tanah tu hilang kan. Jadi Adha ni mengambil lilin yang kita letak dalam bilik, lilin wangian untuk mewangikan bilik tu. Adha ni ambil, yang Aida punya ni dia ambil digantikan untuk menggantikan panjuk dia. Jadi sini penonton akan tengok bagaimana orang kata gelagat Aida dengan Adha ni menolak cerita ni. Bagaimana dia orang bergaduh sebab lilin ni Aida yang punya. Scented candle. mengamuklah Aida. Nanti saya dengar pun saya panas je kalau sepupu saya ambil kan kita punya lilin cantik kat rumah tu kan. Dia buat biskut tengah-tengah malam, kemudian ditinggalnya, dibiarnya, Aida terpaksa menyudahkan. Jadi akan menimbulkan orang kata hiruk pikuk dan cerita ni, tapi seronok untuk ditonton. Dalam isi rumah tidak Safura sendiri, bagaimana sambutan Hari Raya Haji? Sambutan Raya Haji memang setiap tahun kita akan buat sama macam Aidilfitri. Cuma tak adalah pasang panjut. Tapi kita masaklah, masak rendang, masak ketupat. Hari raya pertama tu memang kita akan berkumpul satu family, memang meriah. Sebelum mak saya meninggal setahun lepas, kita memang ada buat korban pula tu. Jadi sangat meriahlah masa tu. Tapi untuk tahun ni yalah, makin lama makin berkurang isi rumah. Dia suram sikitlah. Tak apalah kan. Setakat mana yang ada itu masih lagi rezeki sebenarnya ya. Keluarga kita yang masih ada lagi dalam lingkungan kehidupan kita itu. Cuma yang tinggal ni kita eratkan hubungan. Walaupun sebab apa kita ni dah 2 tahun tak bersama kan. Jadi ambil kesempatan ini kita eratkan hubungan di Aidil Adha. Semoga telemovie ini akan menjadi cerminan kepada sambutan perayaan Aidil Adha kita di Malaysia dan mungkin kita akan pelajari sesuatu yang berbeza daripada apa yang ditonjolkan menerusi gelagat dua watak utama. Terima kasih Faiz, Kak Riza, Safura bersama kita hari ini berkongsi berkenaan dengan telemovie Aida Adha ini. Jangan lupa saksikan 2 Julai di TV1 pada pukul 10 malam. Anda boleh tonton bersama dengan anak-anak anda untuk mengisi kekosongan waktu malam di hujung minggu. Baik, kita akan berehat seketika dan sekembali nanti kita akan berhip hop yo. Jangan ke mana-mana.